Okey, so dekat belakang aku sekarang ni adalah TV bersaiz 55 inci daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi TV P1. Memang besar gedabak gila kan skrin dia kan. Terus aku jadi nampak kecil kot. So untuk siri P1 ni, actually dia orang ada bagi 4 line up lah, iaitu model yang 55 inci, yang ini 55 inci, 50 inci, 43 inci dan 32 inci. Tapi untuk market Malaysia, Xiaomi hanya bawa masuk 3 je, iaitu model 55 inci, 43 dan 32 inci. Dan di antara ketiga-tiga ni, hanya model 55 dan 43 saja yang menggunakan paparan jenis 4K. Manakala untuk yang model 32 inch, dia just gunakan paparan HD sahaja. So salam guys, Muaz Malik di sini, dan pada hari ini kita akan lihat apakah penawaran yang terdapat pada Mi TV P1 55 inci ni, dan dalam masa yang sama kita akan menjawab adakah TV ni berbaloi untuk dibeli. Tapi spoiler alert lah, aku bagi tahu siap-siap awal video, TV kat belakang ni yang korang tengok ni memang berbaloi gila lah kalau korang beli. So tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi perkara pertama yang korang akan terus nampak apabila melihat TV ni adalah betapa modernnya design dia. Sebab korang akan nampak dia punya rekaan dia tu, dia mempunyai screen to body ratio yang sangat tinggi. So ini bermakna TV ni dia mempunyai bezel yang tersangat nipis. Kalau nak nampak bezel tebal pun maybe dekat bahagian bawah ni. Tapi itulah, lain-lain tempat, tepi, atas memang super slim bezel dia. Untuk dia punya paparan screen pula, macam aku cakap pada awal video tadi, resolusi yang digunakan adalah 3480 x 2160 IPS 4K 60Hz, 8 bit 1 billion color. Lepas tu dia ada wide color gamut dengan DCI-P3 sehingga 94%, dan ianya juga turut mempunyai viewing angle yang cukup luas, iaitu 178 darjah. Dan benda yang menarik perhatian aku adalah TV ni turut menyokong kandungan Dolby Vision dan HDR10+. So ini bermakna kalau korang buka let's say kandungan yang menyokong salah satu sistem ni, korang akan dapat menikmati paparan yang mempunyai dynamic range yang lebih tinggi. So kawasan cerah tu akan nampak lebih terang dan kawasan gelap tu akan nampak lebih gelap. And of course lah, dalam masa yang sama dia akan enhancekan sharpness, kontras and color untuk segala konten yang dipaparkan. Jadi untuk pengalaman aku sendiri, skrin yang digunakan pada Mi TV P1 55 inci ni bagi aku memang sangat bagus lah. So dari segi sharpness memang ada kan, 4K memang super sharp, and then dari segi dia punya warna pun memang okey. Kalau warna ni tak okey pun tak ada masalah, korang boleh just terus pergi ke setting and then korang ubah je lah kan, ikut pada preference mata korang. So semuanya bagi aku memang okey lah. Cuma kalau lah nak komplain, aku just kurang berkenan dengan keupayaan default screen dia ni untuk handle jitterness. So jitterness dia ni memang akan nampak obvious lah kalau screen dia tu ada pergerakan dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri kan. Yes, dia ada cara untuk korang selesaikan masalah ni. Korang boleh just turn on fungsi MEMC, yang mana bila korang turn on fungsi ni, dia akan membuatkan sedikit frame interpolasi dengan menambah frame pada image asal. So let's say kalau korang tengok konten yang 30 frame per second ataupun 24 frame per second, dia boleh tambah jadikan sehingga 60 frame per second. So bila buat macam ni, masalah jitter and tearing tu memang akan terus hilang lah. Cuma macam aku sendiri, aku memang kurang berminat lah untuk aktifkan mode ni kan, sebab aku faham yang mana nilai frame rate tu dia akan memberikan impak bila kita tengok movie tu. So ada sebab lah kenapa director tu kalau dia buat movie dia gunakan 24 frame per second. Even kadang-kadang ada scene tertentu dia punya nilai FPS tu rendah kan, jadi sampai berbelas-belas kan. Sebab setiap nilai FPS tu sebenarnya ada makna dia. Bukan saja-saja director pergi guna 24 frame per second tu. So bila kita kacau dia punya frame rate ni, dia akan kacau jugalah feel mood bila kita tonton movie tu kan. So untuk menyelesaikan masalah jitterness and tearing ni, aku still aktifkan MEMC tu, cuma aku letakkan pada nilai yang rendah. So dia akan kurangkanlah masalah tearing tu, dan dalam masa yang sama dia tak adalah terlampau extra smooth sangat sampai hilang mood cinematic dalam konten yang dipaparkan. Dan kemudian kalau kita berbalik kepada design dia ni, terdapat dua option untuk korang gunakan TV ni. Satu adalah dengan menggunakan mount VESA, korang tepek macam kat dinding macam aku guna sekarang ni, ataupun korang boleh gunakan secara stand. Korang gunakan stand yang dibagikan dalam kotak tu lah. Tapi just note that yang mana stand dia ni adalah jenis plastik, tapi walaupun dia plastik, dia masih lagi cukup kukuh, masih cukup kuat untuk hold TV tu dengan baik. Ada kemudian untuk connectivity
connectivity pula, dekat bahagian belakang Xiaomi memang cukup bermurah hati lah kan, sebab diorang bagi memang terdapat banyak gila lah lubang I/O yang korang boleh gunakan. Siap ada lubang 3.5mm audio jack lagi kan, yang mana memang rare lah untuk TV zaman sekarang ada benda ni. So untuk TV P1 ni, apa yang aku perasan, kalau korang tengok daripada depan memang nampak cantik lah kan, sebab dia punya bezel nipis, semua benda nipis, so dia nampak modern lah. Tapi kalau korang tengok daripada tepi, sebenarnya dia tak adalah terlampau nipis sangat, masih ada lagi gap lah, masih tebal jugalah. So antara sebab kenapa dia ada ketebalan tu adalah untuk memuatkan semua port-port connectivity yang diorang bagi, yang diorang belanja tu lah. Tapi bagi aku benda ni bukan satu masalah, and kenalah dengan harga dia kan. Kalau nak nipis, betul-betul nipis tu, tak dapat lah harga macam ni. Dan kemudian sedikit tips untuk korang. So let's say macam kalau korang nak tempek ke dinding macam ni, nasihat aku adalah kalau boleh, it's better untuk korang connect siap-siap semua kabel-kabel yang korang nak dekat bahagian belakang tu, and then kemudian baru sangkut. Sebab once bila korang dah sangkut macam ni, memang agak susah lah untuk korang nak ambil tangan nak cucuk kat belakang tu kan. Sebab dia punya I/O port tu semua dekat bahagian tengah. Dia bukannya dekat bahagian tepi ni ke tepi belah sana ke, tak. Dia betul-betul kat bahagian tengah. So agak sempit lah dekat belakang tu. So ini kira tips lah untuk siapa yang nak tempek ke dinding macam ni, okay? Jadi Mi TV P1 ni dia adalah smart TV, yang mana untuk OS dia Xiaomi menggunakan operating system Android TV 10. Dan bila dah gunakan Android TV 10 ni, memang dia akan sama je lah kan, macam TV yang lain kan. Korang boleh guna untuk download app, ataupun korang nak main game dekat sini pun boleh, tak ada masalah. And korang juga boleh gunakan cast content daripada phone ke TV. Okay, tapi persoalan dia macam mana dengan performance dia kan. Overall bagi aku memang cukup baik lah. Mi TV P1 ni dia menggunakan chip pemprosesan daripada MediaTek, and dia kemudian dia punya capacity RAM dia adalah 2GB, and dia dalam masa yang sama juga dia orang bagi internal storage sebesar 16GB. And sepanjang aku guna pun, bagi aku performance dia memang sangat memadai lah, sesuai lah dengan tanda harga jualan dia tu. Dia tak adalah terlampau pantas sangat, tapi dalam masa yang sama dia tak adalah terlampau slow sangat kan. Yes, kadang-kadang tu mungkin korang akan nampak lah dia macam frame drop sikit dekat menu tu. Lepas tu dia ada macam lag input kan daripada remote control kepada TV tu. Tapi benda ni memang jarang gila lah berlaku lah. Dia sekali-sekala je dia akan berlaku. So sebab tu aku kata yang mana benda ni dia bukan satu big issue lah. Dia bukan isu yang besar. So untuk performance memang okay je. Dan kemudian bercakap berkenaan dengan spek lagi, Mi TV P1 ni turut menggunakan teknologi Bluetooth 5.0, menyokong dual band Wi-Fi 2.4 ataupun 5GHz, menyokong Dolby Audio, dan ianya juga turut didatangkan dengan setup dual 10W speaker. Okay, so untuk speaker dia ni, aku boleh komen yang mana dia punya speaker dia not the best. Dia bukan yang terbaik. Lagi-lagi kalau korang buat wall mount macam ni, sebab bunyi dia tu memang cukup kuat, memang cukup lantang. Bila korang crankkan volume tu memang nice lah, tak ada masalah. Cuma apa yang aku perasan, dia ada kekurangan dari segi bunyi bass dia. Bunyi bass dia memang agak lemah lah, kurang terasa lah. Kalau korang nak rasa sedap, aku memang akan highly suggest untuk korang gunakan secara stand. Korang gunakan stand tu sebab bila gunakan secara stand, bunyi dia tu dia akan reflect lah, sebab dia fire daripada bawah. So dia akan reflect lah kan bunyi tu daripada meja korang. So dia akan ada enhancement sikit lah dekat situ. Ataupun kalau nak lagi sedap, memang aku akan nasihatkan untuk go for external speaker. Bila guna external speaker, memang terus selesai lah masalah speaker tak berapa nak berdentum ni kan. Jadi cakap banyak pun tak guna. Now apa kata kita dengar dulu macam mana dengan dia punya quality audio dia. So jom. Jadi pertama sekali kita akan mulakan dengan monitor dekat belakang aku ni. So monitor ni aku dapat daripada... Jadi macam mana? Betul kan aku cakap? Dia punya speaker dia bunyi macam tak berapa nak berdentum kan? Okay, so satu benda lagi yang aku suka tentang Mi TV P1 ni adalah dia punya remote control dia ni. Remote control dia ni memang cukup besar. Memang berbeza lah kan dengan remote control Mi Box ni. So korang tengok, kalau Mi Box ni kecil je. Yang ini besar, bila pegang tu dia
rasa solid lah. And remote control dia ni juga turut menggunakan teknologi secara Bluetooth. So bila gunakan secara Bluetooth ni lagi mudah lah. So tak adalah perlu korang nak kena tala remote ni, mesti kalau nak tukar channel ke apa ke mesti kena tala kat screen ni kan. Dah tak perlu dah. Korang just buat relax macam ni je. Lepas tu bila tekan terus dia boleh react kan. Sebab dia guna connectivity dia adalah menggunakan secara Bluetooth. And kalau kita tengok remote control ni pun sebenarnya remote control ni ada banyak butang tau. Bayangkan dia siap ada butang dedicated button untuk Netflix and Prime Video. So overall kalau nak cerita berkenaan dengan remote control dia ni, aku boleh kata memang okey lah. Memang tak ada apa masalah lah. Dia punya button pun clicky. Lepas tu satu benda yang aku suka, dia kuat. Dia memang jenis tahan lasak lah kan. Macam aku kat rumah ni, anak-anak aku rasa remote ni tak tahu berapa beratus kali dah jatuh kan. Kena baling lah, jatuh masa terduduk lah. Memang macam-macam lah remote control ni dia dah alami kan. Tapi still walaupun lepas dah jatuh macam-macam kan, dah tak kena makanan lah apalah, dia still lagi dalam bentuk dia yang macam baru, yang macam korang tengok dalam video ni. So bagi aku memang aku puas hati lah kan dengan kualiti dia. Ada kemudian dekat remote dia ni juga ada mic and Google Assistant button. So ini bermakna korang boleh lah kan guna untuk tanya Google semua tu. Aku malas sebut kan semua phone korang teraktif kan. So korang faham je lah. Cuma satu yang aku pelik kan pasal Mi TV P1 ni, sekejap aku cabut bateri ni. Aku dah cabut bateri, so aku nak tunjuk pada korang. So benda yang aku pelik adalah Mi TV P1 ni dia sebenarnya ada dua mic. Satu mic dekat remote ni, satu lagi mic dekat TV. Tapi mic dekat TV ni dia hanya boleh diaktifkan kalau sebut Google je. Google je. So bila kita sebut Google, dia akan react lah. Dia akan react. Tapi masalahnya korang tak boleh tanya soalan. Korang tak boleh nak tanya soalan tu semua, mic dia memang tak detect. Dia bila nak tanya soalan, dia akan gunakan mic dekat remote control ni je. So contohnya aku tunjuk kat korang, kau tengok Google, how's the weather today? Dia tak detect, nampak? Dia langsung tak detect pun bila aku bercakap. So ini bermakna mic dekat TV ni hanya akan detect bila kita panggil benda tu je. Tapi kalau nak tanya soalan, dia still akan gunakan mic dekat remote control ni. And satu lagi, let's say lah kalau korang ni jenis yang insecure kan, korang tak suka kan, pasal lah dekat TV ni ada mic ni semua kan. Kalau korang rasa insecure, tak ada masalah. Sebab dekat TV ni dia ada button slider untuk korang on kan ataupun off mic tu. So tak ada isu lah dekat situ. So Xiaomi Mi TV P1 55 inci ni dia jual pada tanda harga jualan rasmi RM2,499 saja untuk market Malaysia. Dan aku memang akan terus straight to the point cakap kat sini yang mana Mi TV P1 ni memang sangat berbaloi lah kalau korang beli. Sebab kalau korang tengok dia punya design pun cantik kan, performance screen dia pun memang mantap gila. Lepas tu dia smart TV lagi kan, ada Android TV 10, performance untuk dia punya user interface UI dia pun bagus, speaker pun okey. Lepas tu ada sokongan Dolby Vision, ada sokongan untuk HDR10+, lepas tu resolusi screen 4K lagi, 55 inci lagi. So sebab tu aku cakap pada tanda harga RM2,499 ni memang berbaloi teruk lah untuk korang beli. Untuk model yang lain-lain tu, macam model yang 43 inci, 30 inci tu, yang itu aku kalau korang tanya ke aku memang tak berani nak komen lah kan, sebab aku tak guna lagi. Tapi untuk model yang 55 inci ni, aku memang berani cakap lah, memang best gila. Performance dia memang mantap. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku akan letak link pembelian untuk Mi TV P1 55 inci ni dekat dalam description box di bawah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.